Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel Adam Iman. So, hari ni aku nak menceritakan kisah seram daripada seorang bekas senior aku. Dia nak dikenali sebagai Is. Dan Is ni merupakan seorang perempuan. Jadi Is ni telah kongsikan 3 kisah seram. Dan macam biasa aku akan asingkan 3 buah cerita itulah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan kepada cerita yang pertama. Jadi cerita dia macam ni. Is ni dah dapat tawaran sambung belajar di sebuah college ni. Sebenarnya dia tak nak pun masuk tempat tu, tapi cikgu-cikgu dia paksa dan ada yang bagi duit untuk dia, so masuk tempat tu. Dan lepas dia daftar semua tu, pagi tu dia cakap dia kurang selesa sikit. Biasalah tu kan, tempat baru, kita tak selesa lagi dengan tempat tu kan. Tapi dia cakap parents dia kena balik awal dan dia pun masuklah ke dalam bilik. Sedangkan budak-budak yang lain, parents dia ada dekat bawah dengan dia orang lah. Dan dia decide untuk masuk ke bilik untuk rehat. Dan dia cakap bilik tu memang tak selesa sebab panas. Dan nak dijadikan cerita, Is ni hijab dia terbuka daripada dia kecil lagi. Jadi mudahlah dia nak nampak benda-benda macam ni. Dia kata malam tu dia turun makan lepas maghrib sebab yelah dia tak ada mood. Yelah first time berjauhan dengan family. Dan malam tu dia cakap mulalah penderitaan dia. Dan malam tu dia cakap dia tak boleh nak tidur sebab dia dengar suara-suara yang pelik. Dan salah satu suara yang dia dengar adalah, "Tolong kak, sakit, saya sakit." dan banyak lagi lah suara-suara yang dia dengar. Tapi dia cakap dengan diri dia sendiri, tak apa, ini tempat baru, kena biasakan dengan suasana dekat sini. Dan dia cakap lepas subuh baru dia boleh tidur. Tapi tidur dalam masa 1 jam je lah sebab pagi tu dia ada aktiviti. Aktiviti tu semua berjalan dengan lancar. Dia cakap aktiviti tu habis dalam pukul 4 macam tu dan dia pun pergilah ke toilet. Dan masa tu dekat toilet tu ada ramai orang mandi. Dan dia decide untuk mandi pada pukul 6.30 sebab mungkin masa tu dah kurang lah orang dalam tandas tu. Dan masa dia pergi tandas tu, dia cakap adalah 2-3 orang dekat situ. Dan lepas saja daripada dia mandi tu, dia cakap bila dia keluar je daripada tandas tu, dia nampak ada seorang budak kecil ni duduk dekat tangga. Dia pun cubalah untuk beranikan diri dan abaikan makhluk tu. Dan masa dia nak tidur malam tu, macam biasa dia dengar bunyi suara-suara yang pelik tu lah. Dan dia cakap masa minggu pertama tu, budak-budak yang baru masuk ni boleh balik kalau akaun bank diorang ni belum selesai lagi lah urusan dia. Dan malam tu dia cakap dia nampak 2 orang budak kecil yang tengah main betul-betul dekat bawah kaki dia. Dan yang lagi seram bila dia tengok ke arah tingkap dan dia nampak ada seorang nenek yang tengah duduk sambil menunduk. Dan dia pun pandang ke tempat lain dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan lepas kejadian tu dia pun tertidur. Keesokan harinya dia bangun solat macam biasa, tapi dia solat lewat sikit sebab dia takut untuk keluar daripada bilik. Jadi itulah cerita yang pertama dan kita akan beralih pula kepada cerita yang kedua. Untuk cerita yang kedua ni merupakan cerita selepas sebulan dia duduk dekat college tu. Lepas sebulan tu dia ada beberapa program lah. Ada satu malam tu program dia start pukul 8.30 dan dia decide untuk solat isyak dulu dekat dalam bilik. Tapi roommate dia ni semua nak keluar bilik untuk pergi ke program tu dululah. Dan ada seorang roommate dia ni cakap, "Saya tak boleh teman awak ni, saya kena cepat sebab kawan saya dah tunggu." Dan dia pun macam tak apalah, okeylah, pergilah. Dan dia kata bila dah duduk seorang-seorang tu, dia rasa macam meremang. Lepas daripada tu, dia pun decide untuk teruskan solat dia lah.
Masa rakaat yang pertama dia kata tak ada apa-apa, okey, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi masa dia bangun daripada rakaat yang pertama, dia rasa macam ada benda yang berdiri dekat belakang dia. Dan lepas daripada tu, biasalah kalau dah takut, solat tu tiba-tiba boleh jadi ekspres. Kenapa jadi ekspres? Sebab dia cuba untuk mempercepatkan solat dia tu. Sebab dia terlalu takut. Dan lepas tu dia pergilah ke program tu macam biasa. Dia cakap dia dengan seorang roommate dia ni ada program yang lain. Dan lagi 2 orang roommate dia tu ada program yang lain. Jadi tempat dia orang berbeza-beza. Jadi tempat dia orang tu berasingan lah. Masa Is dengan roommate dia ni balik ke bilik, dan masa dia orang balik ke bilik tu, bila dia orang buka je pintu, lampu dan kipas terbuka dan barang-barang dia orang semua bersepah-sepah. Dan diorang decide untuk ambil gambar untuk dijadikan bukti. Lepas tu roommate dia ni ajaklah dia pergi mandi. Nak dijadikan cerita, bila diorang balik ke bilik tu semula, buku-buku diorang pula berterabur. Dan diorang fikir patutlah diorang chat roommate diorang yang lagi 2 orang tu untuk balik ke bilik. Diorang suruh roommate dia yang lagi 2 orang tu tinggalkan je program tu dan suruh diorang balik cepat-cepat. Dan Is ni pun cakap sebelum dia chat roommate dia tu, dia adalah pasang ayat ruqyah. Tapi ayat ruqyah tu dia tiba-tiba on off sendiri. Dan disebabkan tu jugalah dia orang memang perlukan roommate dia orang 2 orang tu untuk balik ke bilik. Dan Is ni cakap ada salah seorang daripada roommate dia tu rapat dengan ketua blok dia orang tu lah. Dan kawan dia tu chat lah ketua blok, dan ketua blok tu arahkan untuk dia orang pindah bilik baru malam tu juga. Dan diorang pun kemas-kemaslah barang-barang diorang untuk pindah ke bilik baru. Diorang bawa barang-barang yang penting je macam cadar, baju untuk pakai untuk program esok, dan yang paling penting diorang bawa laptop diorang. Dan Is cakap 2-3 kali jugalah diorang ulang-alik untuk angkat barang tu. Tapi masa kali terakhir untuk diorang angkat barang diorang tu, diorang rasa macam berdebar. Dan kawan-kawan dia semua ni semua dah takut dan tolak Is ni ke depan untuk masuk ke bilik tu dulu. Dan masa Is nak buka pintu tu, dia bacalah bismillah, dan yang mengejutkan dia adalah dia ternampak seorang nenek. Dia cakap muka nenek tu sangat-sangat tua dan sangat-sangat seram. Dan nenek tu pun sergah dia. Tapi hanya Is sahaja yang nampak nenek tu. Dan badan Is pun terasa panas, tetapi dia menggigil. Dan diorang pun cepat-cepat ambil barang diorang dan pergi ke bilik baru tu. Tapi masa last diorang nak angkat barang diorang tu, diorang cakap lampu bilik tu tertutup. Sedangkan sebelum diorang keluar bilik tu tadi, diorang tak tutup pun switch tu. Dan setibanya di bilik baru, diorang fikir macam okay, kat sini tak ada apa-apa. Tapi sebaliknya, diorang semua ni tarik katil untuk tidur rapat-rapat sebab diorang tak berani untuk tidur jauh-jauh. Jadi nak dijadikan cerita, diorang nak ambil laptop salah seorang daripada diorang untuk tengok cerita sama-sama. Tapi diorang pelik, laptop diorang keempat-empat tu tak ada dalam loker. Puas jugalah diorang cari dekat kawasan bilik tu, dan diorang decide untuk pergi tengok dekat bilik lama. Diorang pergi ke bilik tu dalam pukul 12 tengah malam. Dan Is ni dah kena sergah tadi, dia takut untuk duduk kat depan dan dia tolak roommate dia untuk pergi dulu ke depan lah. Dan masa salah seorang roommate dia tu nak buka pintu, dia cakap pintu tu macam berat, macam ada orang tengah tahan pintu tu daripada dalam. Dan selepas daripada tu, diorang baru perasan yang laptop diorang keempat-empat tu ada bersandar di tepi pintu. Dia cakap yang menjadi persoalannya, macam mana laptop tu boleh beralih tempat, sedangkan laptop diorang tu diorang dah letak dalam loker dan loker diorang tu dah dikunci. Dan dia cakap 2 orang daripada roommate dia pergi berubat sebab daripada kejadian tu diorang demam. Dan Is ni menerima sakit-sakit badan je lah, dan lagi seorang roommate dia tu tak ada apa-apa terjadi kat dia lah. Jadi itulah cerita yang kedua. Seterusnya kita akan pergi ke cerita yang ketiga. Untuk cerita yang ketiga ni pula, ianya berlaku keesokan harinya.
daripada cerita yang kedua tadilah. Dan tadi Is ada cakap yang kawan dia yang lagi 2 orang tu balik untuk berubat dan tinggallah dia dengan roommate dia lagi seorang tu. Tapi malam tu dia kata roommate dia tu tidur dengan kawan dia lah dekat bilik lain. Dan terpaksalah Is ni tidur sorang-sorang dekat dalam bilik tu. Dan sebelum malam tu, dia cakap petang tu dia pergi mandi dekat bilik yang paling hujung. Dan masa dia baru sahaja mandi tu, dia nak cuci muka apa semua tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu dia. Dan dia pun cakap lah, Saya baru masuk ni. dan orang yang ketuk pintu tu pun diam. Dan selepas beberapa minit, bunyi ketukan tu muncul lagi sekali. Tapi yang kali ni lebih kuat daripada yang tadi dan bertubi-tubi. Dan Is ni pun terdiam sebab dia dengar bunyi orang yang bernafas sangat kuat di luar pintu tandas dia. Dan dia abaikan bunyi tu dan teruskan mandi. Dalam masa yang sama, dia beranikan diri untuk tengok dekat bawah. Kan kalau tandas kan ada ni kan, celah bawah tu kita boleh nampak kan ada siapa kat luar. Tapi dia kata dia tak nampak siapa-siapa, tapi bunyi tu still ada. Dan seterusnya, lepas dia siap je mandi, dia keluar je daripada pintu tandas dia tu. Dia kata dia ada bau hanyir yang sangat-sangat kuat. Lepas dia bau hanyir tu, dia terus ambil barang-barang mandi dia, terus lari ke dalam bilik. Dan lepas dia keluar daripada bilik tu, dia cakap dia ada nampak 2 orang budak kecil yang sedang bermain-main betul-betul dekat bawah kaki dia. Dan sesampai saja dia ke bilik tu, dia pun solat asar. Dan lepas daripada dia solat asar tu, dia duduk termenung dekat atas katil. Dan tiba-tiba kerusi bergerak sendiri. Dan dia cakap loka terbuka dan tertutup dengan sendirinya tanpa ada angin. Dan dia kata dia tak buka pun kipas tu, tapi tiba-tiba loka tu terbuka dan tertutup. Dekat 1 jam jugalah dia kena kacau. Dan selepas gangguan tu reda, dia pun capai handphone dia dan call parents dia. Lepas dia ceritakan semua tu dekat parents dia, dan parents dia tu cakap lebih baik dia berhenti belajar dekat situ lah, supaya tak ada apa-apa benda yang jadi lagi teruk. Itu sajalah cerita daripada Is ni. Jadi marilah kita doakan semoga Is ni dapat sambung pelajaran dia dekat tempat lain, dan semoga dekat tempat lain tu dia tak kena gangguan yang teruk lah. Aku harap korang enjoy dengan video aku kali ni, dan aku minta maaf sangat-sangat kalau penyampaian aku ni terlalu teruk, sebab aku masih belajar lagi cara-cara untuk menyampaikan cerita. Dan kalau korang suka dengan video aku ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share, dan jangan lupa untuk turn on butang notification supaya korang dapat tahu video baru daripada aku. Merdu meningkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati, kemaafan dipinta. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.